kan? Takut. Itu sebab kita sebut kita hamba Allah, tapi Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Allah Ta'ala larang kita buat juga. Beli nombor ekor tak rasa apa. Kau ni apa nak jadi kau? Aku ni ikhtiar. Dengan izin Allah menang first prize dia. Tak bersalah cakap tu. Tak ada rasa apa. Kek sini elok, kek pucung elok. Sampai kek sempadan Thailand. Mulalah dia mengunjungi pusat penyembelihan ayam. Faham? Tak faham sudah. Disembelih ayam tu betul-betul. Perempuan nak berkawut muka ayam apa je kan. Pergi ke Thailand, pusat penyembelihan ayam. Disembelih ayam tu betul-betul. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba paut dah lapar dan dia boleh tanya, kek mana nak cari restoran halal? Cuba fikir tu, dia ngojorkan ayam tadi tak fikir halal haram lah. Mata mentah darah, tingat deh halal haram. Tu dah keadaan. Tingat saya dalam kisah. Itu nampak benda tu simple, tapi takut kepada Allah ni sebenarnya besar ganjaran. Kita meninggalkan sesuatu kerana takut pada Allah, ganjarannya syurga. Tak susah dah, senang SPP. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub digambarkan seorang lelaki mengajak seorang perempuan untuk bersama-sama dengan dia. Mari kita bersama. Perempuan tu kata apa? Kau pergi tinjau kalau orang dah tidur. Dia pun seronok lah. Dia pun pergi tinjau. Dengan harapan tadi dia faham perempuan tu suruh tengok line clear ke tidak. Sampai terompeh lah pinggan tu. Punya nak cek line clear tak clear. Dia pusing balik. Dia kata, dah aku dah tengok dah, semua dah tidur dah. Lelaki tu cakap macam tu lah. Perempuan tu jawab apa? Kalau betul semua dah tidur, aku nak tanya kamu, apakah Allah tidur? Tak peranjat dia. Langsung dia bertaubat, menangis dia tinggalkan perempuan ni. Tak jadi dia dengan niat jahat itu. Dengan sebab itu Allah janjikan dia syurga. Peristiwa yang kedua, seorang perempuan, suaminya jatuh terlantar. Selama ni suami cari rezeki untuk keluarga, suami terlantar sakit. Kemudian dia kata, macam mana lah sekarang ni, anak semua lapar. Suami dia kata, kau pergilah jumpa satu orang kaya ni. Orang kaya ni boleh bagi kesenangan kat kita. Kau pergilah minta bantuan dengan dia. Bila dia keluar, dia tinggalkan anak dengan suami dia. Dia pergi sampai ke rumah orang lelaki kaya ni. Aku nak minta bantuan, kami perlukan makanan, perlukan bantuan, duit apa semua. Sebab kami semua lapar, benar dah susah sangat hidup kami ni. Kata orang kaya tu, boleh dengan satu syarat, kau mesti bersama dengan aku. Lelaki kaya tu ajak perempuan tu buat maksiat dengan dia. Maka dia tak setuju. Dia balik tinggalkan lelaki kaya ni. Tetapi sampai di rumah, dia tengok anaknya mengengek-engek. Ibu, laparnya ibu, laparnya. Tak sampai hati, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu. Sampai rumah orang kaya tu, dia kata, setujukah kamu? Orang kaya tu tanya, kali ni adakah kau setuju? Dia mengangguk. Dia ajak masuk dalam bilik. Sampai dalam bilik, dia baru nak pegang bahu perempuan ni. Mengata mengigil-gigil macam kena sawan. Kenapa kau macam ni? Orang kaya tu tanya, kenapa kau menggigil-gigil sampai macam ni sekali? Macam nak lucut dah, tunggu berbadan macam nak longkeh lah, nak tertanggal tangan kaki dia tu. Menggigil teruk betul. Kenapa kamu ni? Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia kata. Terdengar jawapan perempuan ni, lelaki ni terperanjat. Baru dia tersedar. Dia kata apa? Sesungguhnya engkau takut kepada Allah dengan kesusahan kau, maka aku ni patut lebih takut lagi kepada Allah dengan kesenangan aku. Dia yang susah, dah terdosak dah. Yang penting nak duit, yang penting nakkan harta supaya dia keluar pada kesusahan. Maka patut benda ni dah tak peduli dah. Tapi dia masih takut Allah. Maka dengan itulah lelaki ni kaya tadi insaf. Dia kata sepatutnya aku lebih senang ni, patut lebih ingat pada Allah sepatutnya. Maka lepas pada tu dia pun menyesali menginsafi perbuatannya. Maka dia bagilah sejumlah besar harta, dia bagi ke perempuan tu. Perempuan buat balik, berubah hidup dia, keluarga dia, sebab dia takut pada Allah. Perempuan tu dapat balasan ke dunia lagi dah dapat sebab takut pada Allah. Tetapi lelaki ni akhirat dijanjikan syurga oleh Allah. Macam itulah keadaan kita ni, jangan takut-takut.
Kan kita sebut yang saya sebut awal tadi. Kita sebut 3 perkara, tapi kita buat 3 perkara. Kita ni, Nabi dah pesan, orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita sadar kita akan mati. Tak ada siapa dah yang boleh test nafas dia. Rasa sampai 100 tahun ni cara bernafas ni. Tak ada dah kan? Tak ada dah. Semua orang ni kalau masuk JK masjid tu dah umur 60-70 tahun tu, dia dah mula fikir, kita kena cari pelapis ni. Susah kita ni. Dia dah fikir. Itu pun tanda kasih sayang Nabi, sebab Nabi minta umur dia jangan umur panjang-panjang, supaya kita boleh bajet umur berapa. Yang mana kebanyakan orang yang remaja-remaja lewat yang datang ni, semua dah fikir dah, aku semua kerja dah sudah, dah pencen, aku sekarang dah relax, anak semua dah lepas, apa lagi nak fikir? Allah Ta'ala je. Tengok Nabi sayang itu, bagi kita bersedia. Tapi ada orang yang umur 50 tahun tu baru nak berjinak-jinak pergi kelab dandut. Ada. Saya pergi operasi dulu, tak apa air minum dah. Ya Allah, Allah. Saya pergi operasi dengan pejabat agama, dengan puak kuasa ni pergi, tak dapat bercakap ni, bising betul bunyi speaker tu. Dia yang dah minum air apple tu, dipolok speaker tu. Kita tak tahan bunyi, dia boleh polok speaker tu. Bayangkan. Tapi kita ni berada kat sini, okey lah tu. Yang tu sebab kita pergi surau, tak heran yang ramai bukannya beliau. Itu yang ramai. Tak apa, jangan malu. Alah, aku dah tua-tua pergi surau. Jangan malu, kita berada di tempat yang betul. Jangan malu. Adik-adik pergi ke surau masjid, biar kawan-kawan tengah lepak, jangan segan, jangan malu. Kita buat benda baik. Orang lain tu patut segan. Orang main takraw, puapap tu. Dengan disingsing di seluar tu, solid kat suara dalam tu. Biar dia nampak lah paha dia tu basah pojal tak pojal. Macam mana hebat orang tu main takraw. Bila waktu maghrib orang surau lalu naik motor, dia jadi segan. Ya orang nak pergi surau lah. Kenapa kita nak segan dengan dia pula? Kan? Tak segan silu kan. Allahu Akbar, pujaan hati kanda. Kan drama terkini tu. Saya tak tengok lah, tapi paut jugalah Remy Ishak dan cerita tu. Kan? Tapi memang kita ni takut kepada Allah, kan? Tapi tak, dah tahu hamba Allah tapi buat gak yang Allah Ta'ala larang. Ni bukan cakap orang lain, kita orang sama manusia ni. Kita alpa, leko dan lalai. Tetapi Nabi pesan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu biarlah taubatan nasuha, tahu kesalahan kita, menyesali perbuatan kita, dan berazam tidak mau mengulangi perbuatan itu. Itulah dia. Tapi boleh juga taubat lagi. Sebab itulah manusia tak lari daripada buat salah. Macam tadi kan, kita tak sengaja mengumpet juga. Kita dah azam, dah tahu bercakap ni jadi tak elok, lambik berceramah ni mengangado apa contoh lah kan. Dah mula dia nak buat pisyak pula dah. Saya takut tadi sebab hari ni kan hari apa, saya baru balik daripada Pulau Pinang mengantar adik saya bertunang. Tu pun ada orang fitnah tu, gambar tu ada hantaran, ada ni gambar saya berunding, saya dengan pak saudara saya berunding. Samsul debat bertunang, la ilaha illallah, payah betul lah. Berapa kali dia nak bertunang? Ayo, kacau betul lah kan. Macam-macam. Tapi itu dia, orang bercakap. Tapi kita ni, janganlah. Bila kita tersadar, astagfirullahalazim, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Jangan kita sebar-sebar ke orang, jadi tak elok. Samsul debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Saya dah jawab sekelas itu, jangan dibesar-besarkan lagi kan. Tapi memangnya orang gomar bercakap. Itulah dia.